بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muka surat 36 perkara yang ke-15 yang menjadi kewajipan ke atas orang sakit. Nombor 15. Berkenaan membaca surah Yasin di sisinya serta menghadapkan pesakit ke arah kiblat, tidak ada hadis sahih mengenainya. Berkenaan bacaan Yasin, bacaan surah Yasin, tolong tambah sikit, secara khususnya, nak eloknya lagu tu, berkenaan membaca surah Yasin secara khususnya, makna kita mentaksiskan baca Yasin semata-mata di sisinya, yakni di sisi orang mati tu, baca Yasin lah. Macam mana yang berlaku dalam masyarakat kita, kalau orang sakit baca Yasin lah. Itu maksudnya. Serta menghadapkan pesakit ke arah kiblat, tidak ada hadis sahih mengenainya. Kita ambil satu-satu. Di sini ada dua benda. Yang pertamanya apa? Berkenaan dengan baca Yasin untuk orang mati. Yang keduanya, orang dekat nak mati tu kita bagi dia duduk berhadap kiblat. Dua benda no. Kita pergi satu-satu. Dalam kitab ni sikit lah. Saya nak kongsi tuan-tuan tentang permasalahan ini. Ada di sana satu hadis yang masyhur di kalangan orang yang berhujah tentang baca Yasin untuk orang mati ini. Hujahnya ialah hadis yang datang daripada Ma'qil bin Yasir ataupun Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat Nabi. Dia kata, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Banyak orang berhujah dengan hadis ini. Hadis yang diriwayat daripada Ma'qil bin Yasar. Berkenaan dengan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab dia nombor 2714. Di kalangan ulama telah bercakap, ulama muhaddisin telah bercakap tentang hadis ini.
Dan Al-Imam Abu Daud sendiri dia tak kata apa tentang status ataupun kedudukan hadis ini. Dia duduk diam, dia tak kata apa. Sedangkan Al-Imam Ibn Hibban telah meletakkan hadis ini dalam kategori sahih mengikut dia. Ikut pandangan dia. Dia kata hadis ini sahih. Al-Imam Al-Imam An-Nawawi, kita kenal kan? Al-Imam An-Nawawi ni salah seorang daripada ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, dan dia telah mempunyai jasa yang besar dalam hadis ini. Dia telah mensyarah kitab Sahih Muslim. Al-Imam Ibn Hajar yang kita duk baca kitab dia malam Jumaat tu, dia syarah kitab Sahih Bukhari, nama dia Fathul Bari. Adapun Al-Imam Muslim ni, dia telah mensyarah kitab Sahih Muslim, lebih kurang 16 jilid, 16 buah. Dia kata berkenaan hadis ini, sanad hadis ini adalah lemah. Ini mengikut pandangan Al-Imam An-Nawawi. Dia kata sanad hadis ini lemah kerana terdapat padanya dua orang perawi yang majhul. Mana majhul? Mana yang tak kenal. Tak tahu mari pada mana dia ni. Majhul. Lebih detail lagi, kita ambil lagi seorang di kalangan ulama hadis juga. Nama dia Al-Imam Ibn Qattan. Ibn Qattan kata hadis ini tidak sahih. Dia bantai terus lah. Tadi Imam Nawawi dia kata lemahnya. Tapi mari kepada Ibn Qattan ni dia kata tak sahih. Tak sahih dengan lemah. Sobaklah. Cumanya bahasa dia tu dia jadi berat dengan ringan. Dia kata tidak sahih. Pasal apa? Disebut. Kerana dia kata ada seorang nama dia Abu Uthman tidak dikenali. Mana majhul juga. Macam mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi tadi. Tidak dikenali. Majhul. Maknanya cerita tu mari pada siapa tak tahu. Orang yang habaq tu tak tahu. Dan tidak meriwayatkan daripadanya kecuali Sulaiman bin Yasar. Apabila dia tidak dikenali, maka bapaknya lebih tidak dikenali. Maknanya macam lebih kurang. Jadi ada dua orang di sini yang menyebutkan bahawasanya hadis Iqra'u Yasin ala mautakum ini adalah hadis yang lemah. Namun begitu, kalau kita cek lagi, adalah sedikit orang kata apa, support, sokongan daripada pendapat seorang sahabat, seorang dia panggil mauquf lah ni. Mana benda ni telah dijelaskan dengan lebih lanjut oleh Imam Ibn Hajar. Ada syawahid dia panggil. Kalau dalam istilah hadis ni panggil syawahid. Ada hadis yang lain nampaknya lebih kurang macam tu juga. Seolah-olah memberi sokongan kepada hadis yang suruh baca Yasin. Tapi tak jelas mari secara sarah, mari secara langsung daripada Nabi. Dia mari daripada sahabat. Mari kita tengok. Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Dia dengan sanad yang elok, hasan, yang elok. Boleh kita rujuk di dalam Al-Isabah. Al-Isabah ni satu kitab besar juga. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Boleh kita tengok dalam kitab tu. Daripada Safwan radhiyallahu anhu, kata Safwan, saya baca dia punya lafaz sebutan dia, kata hadatsani al-masyikhah annahum hadaru Ghudayf bin Harith al-Thumali hina ishtadda sawquhu faqala hal ahadun minkum yaqra Yasin qala faqara'aha Salih bin Shurayh as-Sukuni falamma balagha 40 minha qubida qala fakana al-masyikhah yaquluna idza quri'at 'inda al-mayyit khuffifa anhu biha.
lafaz dia tu dalam Musnad Imam Ahmad. Dan Imam Ibn Hajar kata Ahmad telah menghukumkan riwayat ini sebagai hasan. Mana hasan ni dalam kategori boleh diterima lah. Kata Safwan, menceritakan kepadaku seorang guruku bahawa mereka menghadiri Ghudaif bin Harith Al-Tumali ketika beliau sedang menghadapi sakit. Mana depa ada seorang di kalangan sahabat depa sakit, nama dia Ghudaif, sakit nak mati. Maka dia berkata, apakah ada seorang nak mati? Lalu Ghudaif ni kata apa? Dia kata, apakah ada di antara kalian yang boleh membaca Yasin? Mana ada di kalangan hampa ni yang boleh membaca Yasin. Maksud boleh baca Yasin bukan macam kita. Kita kalau boleh baca Yasin tu maknanya boleh baca lah. Maksud depa boleh baca Yasin tu ingat. Boleh baca dengan ingatan. Kan? Kalau kita boleh baca tu, ambil Quran baca siapa? Tak boleh belaka lah kan. Maksud sahabat tadi ni boleh baca tu mana ingat. Siapa ada ingat surah Yasin, maka Safwan kata, maka Saleh bin Shuraih As-Sakuni membaca Yasin. Ada seorang di kalangan ramai-ramai tadi, nama dia Saleh bin Shuraih As-Sakuni. Dia pun baca. Tak kala sampai pada ayat ke-40, Ghudaif, yang sakit tadi pun mati. Dia juga berkata, Safwan kata, guruku berkata, apabila dibacakan samping orang yang hendak meninggal, nescaya Allah akan meringankan baginya disebabkan dengan bacaan tersebut. Riwayat Ahmad nombor 16355. Tapi walau bagaimanapun, ada lagi seorang ulama hadis yang terkenal. Kalau di kalangan orang yang mengaji hadis ini, dia bila kita sebut dia tahulah. Kalau macam kita hak jarang tak berapa mengaji ni, sebut apa benda kita tak apa nak ni kan. Syekh Syu'ib Al-Arnaud. Ini pun pakar hadis. Dia bercakap juga tentang hadis ini. Dia kata hadis ni tidak boleh dia dijadikan hujah kerana dia mauquf. Karena dia di kalangan orang yang meriwayatkan hadis ni seorang ya. Dia berhenti di seorang yang bernama dia adalah termasuk perkataan Ghudaif tadi. Bukan sampai kepada Nabi. Dia berhenti di situ. Tidak mengisyaratkan kepada Nabi SAW. Saya nak bagi ringkas di sini lagu ni lah. Apa benda yang kalau ikut pendapat Syekh Nasiruddin Albani, memang dia kata tak ada langsung. Pendapatnya agak keras. No? Namun begitu, kalau kita tengok di sana, di kalangan ulama-ulama telah berpecah kepada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan dibolehkan membaca Yasin itu atas dasar apa? Atas dasar Yasin itu salah satu daripada ayat-ayat dan salah daripada surah-surah dalam Al-Quran. Tak ada masalah lah. Bolehlah. Tapi bagi mereka, kalau kita hanya bila ada orang sakit baca Yasin, ada orang sakit baca itu, jadi masalah. Seolah-olah kita duk nampak macam Yasin saja yang terpakai daripada Quran. Yang tu bagi mereka tidaklah. Kalau maknanya kita membaca Yasin hanya atas dasar Yasin itu salah satu pada ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita nak tabaruk dengan dia, tak ada masalah lah. Ada satu golongan lagi memang tak boleh lah, di antaranya Syekh Nasiruddin Albani lah, pengarang kitab ni. Okey. Ala kulihan, kita ambil jalan tengah lah. Siapa yang yang rasa dia nak bertabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran untuk memberi ketenangan kepada orang yang nak mati tadi ni, dia bacalah apa-apa ayat daripada Al-Quran,
termasuk Yasin. Faham tak? Cuma jangan kita mentaksiskan, meletakkan hanya Yasin saja. Macam mana yang berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita ni, wallahualam lah, yang saya nampak lah, bila orang sakit ke, orang apa ke, atau nak pergi Mekah pun Yasin. Orang sakit pun Yasin. Naik rumah pun Yasin. Sedangkan ianya tidak didasarkan kepada nas yang qat'i pun. Tak ada pun. No? Kita bacalah, nak baca apa pun. Yang diajar kepada kita, nak masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, masuk dalam rumah. Hak tu ya. Adapun kita buat apatah lagi dengan mengadakan upacara tepung tawak dan sebagainya lagi. Sembok pinang apa lagi. Okey, hak tu bab Yasin. Yang keduanya, dua poin ni kan. Ada yang pertama Yasin, yang kedua menghadapkan pesakit ke arah kiblat. Dia kata apa? Tidak ada hadis sahih mengenainya. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyib membenci perbuatan itu. Dia berkata, alaysal mayyitum ra'an musliman. Bukankah dia itu seorang muslim? Ini jadi kebiasaan tu kadang-kadang sampai orang anggap wajib tak boleh lah. Macam cerita sembelih. Kita sembelih lembu ke sembelih kambing kan. Kadang-kadang orang tu dia seolah-olah rigid sangat. Kena menghadap kiblat. Tak perlu. Tidak ada nas yang qat'i pun yang menyebut begitu. Kan? Semayang kena menghadap kiblat lah. Sebab itu ada nas yang qat'i. Tak boleh lah. Semayang kena menghadap kiblat. Yang lain, kadang-kadang kita tengok masyarakat kita ni terlalu rigid sangat. Terlalu orang kata apa? Straight sangat. Sembelih kalau tak menghadap kiblat, tak boleh makan. Tak betul tu. Tak menghadap kiblat tak apa. Tak ada masalah. Kalau orang kata wajib menghadap kiblat, celongok mari nas yang mewajibkan tu. Tak ada. Begitu juga kes pada bila orang nak mati bagi berhadap kiblat. Tak ada lah. Sehingga Imam seorang ulama di kalangan tabi'in, dia kata, Sa'id bin Musayyib, dia kata apa? Dia membenci perbuatan itu. Dia kata, alaysal mayyitu ra'an musliman. Bukankah dia orang muslim? Nak berhadap kiblat atau mana lagi? Ceritanya diriwayatkan daripada Zur'ah bin Abdul Rahman bahawa dia telah menziarahi Sa'id bin Al-Musayyib sewaktu beliau sakit. Dan ada di sisinya seorang lagi kawan dia, Abu Salamah bin Abdul Rahman. Tiba-tiba Sa'id tidak sedarkan diri. Tengah duduk sakit tu, dia pun jatuh pingsan. Tengah duduk sakit. Orang sakit kan? Sakit teruk sampai pingsan. Abu Salamah pun menyuruh dipusingkan tempat tidur Sa'id menghadap ke arah Kaabah, menghadap kiblat. Apabila Sa'id tersedar, dia bertanya, kamu semua telah mengubah tempat tidurku. Mana hampa ubah ke? Hampa alih ke? Aku ni masa aku duduk kot lain dah ni. Hampa alih ke? Mereka menjawab, ya. Alih. Kan? Memang alih. Maka Sa'id melihat kepada Abu Salamah lalu berkata, aku rasa kamu tahu. Perbuatan mereka mengubah kedudukan aku daripada asal menghadap kiblat ni, hang tahu kan? Maka jawab Abu Salamah, akulah yang menyuruh. Kita bukan sekat tahu, aku yang suruh dia alih. Kan? Aku yang suruh alih. Maka Sa'id menyuruh supaya dipusingkan kembali ke asalnya. Maknanya perbuatan itu seolah-olah menyebutkan mana tidak perlu sampai teratu. Tak perlu sampai tahap orang sakit tadi ni diubahkan arahnya menghadap ke arah kiblat. Okey. Faham tak? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, orang sakit nak mati yang nazak tu tidak ada pun sabit, tak sabit pun, tak ada pun hadis-hadis ataupun hujah, dalil-dalil yang menyuruh kita hadapkan dia ke arah kiblat. Tak ada. Dia duduklah kot mana pun, tak ada masalah. Kecuali kalau cara dia nak semayang.
Ataupun orang tanya apa siapa yang tak dia menghadap ke arah kiblat, kita senang. Bila dia nak sembahyang tak gaduh kita menyusahkan dia. Okeylah, tu lain ceritalah. Kan? Tapi pergi tengok dia dihadapkan ke arah pesakit, orang yang sakit tu dihadapkan ke arah kiblat ataupun Kaabah beradab ni kan. Kita tanya apa siapa yang buat ni? Dan dia faham kata senang. Jadi kami takut pak ke mak kami ni duk alih pimari tu menyiksa dia. Okeylah, alasan tu kita boleh terima lah. Tapi kalau cara menghadap ke arah kiblat tu semata-mata alasan dia memang nak buat lagu tu supaya dia mati dalam keadaan iman. Contohnya kan, baca menghadap kiblat, mengati ke dalam dia menghadap, bila dia menghadap kiblat tu dia Islam. Sebab itu sahabat tadi tanya apa? Bukankah dia seorang Muslim perlu menghadap kiblat lagi ke? Kalau hujah pasal dia nak bagi tentu kata dia Islam tu tak betul lah. Tapi kalau kita hadapkan dia ke arah kiblat semata-mata kalau cara nanti masuk waktu ambil sembahyang tak gaduh duk kalih dah, okeylah. Itu boleh diterima lah. No? Ala kulli hal, tak bolehlah kita hadapkan si mati tadi ni konok macam lah. Kisah orang kata orang pakai kepiah, pakai apa nama? Orang mati bila kapan pakai kepiah, pakai serban, pakai jubah lagi. Tidak membantu tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, tidak membantu benda-benda tu. Kan? Yang eloknya pada dah sunnahnya nanti kita akan sampailah kepada bab-bab tu, dikafankan dengan kain, kafan dengan kain lah. Tak perlulah duduk serban amboi. Dengan kat nak jumpa malaikat, nak tanya orang kubur pun nak pakai serban, repuk reduk gitu ya, tu pun. Kan? Tak perlu. Yang akan jawab dalam kubur dah iman, amal kita tu. Kalau tak ada iman, tak ada ni, tak payah. Tak sahlah terana pun. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Habis bab 15. Poin yang ke-15. Yang ke-16. Clear nah? 15 nah? Kan ada siapa nak tanya lagi? Clear tu. Bab Yasin dengan bab menghadap kiblat ni clear lagi. Clear no? Kalau tanya pula, boleh tak baca Yasin ni? Kita pulang. Jangan mewajibkan. Jangan kita hanya khususkan baca apa? Yasin, tak boleh. Mentah. Sebab apa? Sebab kita nak taksiskan sesuatu, kita nak menetapkan sesuatu, mestilah ada nas. Bukan hak kita untuk mensyariatkan sesuatu. Tak boleh. Banyaknya lagu tu lah. Sehingga syarikat-syarikat percetakan ini untung banyak. Untung banyak ke apa? Cetak surat Yasin. Cetak surat Yasin. Allah, ada bukan isu tu lah. Bukan kita cakap isu tu dah. Maknanya tu dah banyak orang dah dapat peluang lah kan. Tulis pula di awal-awal. Kalau tuan-tuan tengok surat Yasin tu banyak. Di awal tu dia tulis apa Cik Mat? Itulah hadis-hadis dhaif tadi ni. Di antara hadisnya likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Itu hadis maudhu'. Hadis palsu. Tiap-tiap sesuatu ada hati, ada jiwa. Dan Quran ni, jiwa Quran ialah Yasin. Kau buka tengok. Itu hadis maudhu', hadis palsu. Tidak ada sandaran. Kita yang tak mengaji bagi hadis ni, kita bila rahmat kita tak percaya. Ini masalah dia. Ni kan? Tak percaya, tak apa, cek sendiri. Tak ada masalah. Bukan nak paksa orang percaya. Okey, 16. Tidak mengapa bagi seorang Muslim untuk datang kepada orang kafir yang hampir mati untuk mengajaknya masuk Islam. Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada lah, kita ada kawan baik, kan? Lepas tu kita berasa kasih ke dia, sayang ke dia. Atas dasar dia seorang manusia, kita ni Allah Ta'ala suruh kasih, suruh sayang, suruh berbuat baik kepada semua makhluk kan. Jadi kita pun
tengok dia dekat nak mati, pasal dia ni orang bagus, orang yang tak buat jahat dengan orang, walaupun dia kafir, kita berasa macam nak selamatkan dia, kan? Kita boleh ajak dia masuk Islam dengan harapan supaya dia memeluk Islam. Ada nas berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. kata Nabi, أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم. tengok respeknya, orang kafir berespek ke Nabi. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الله أكبر. فلما مات قال صلوا على صاحبكم. الله أكبر. Tengok Nabi dengan orang kafir pun dia buat baik. Kita sama-sama kita nak berkelahi, tak ada pasal bermasa. Nabi dengan orang Yahudi dia buat baik, kan? Kita sama-sama kita silap sikit nak berkelahi. Ada seorang remaja pemuda Yahudi yang mengabdi kepada Nabi, makna duk khidmat Nabi. Ada seorang di kalangan orang Yahudi duk khidmat ke Nabi, kan, duk tolong Nabi hak ni lah. Satu ketika anak itu jatuh sakit. Orang muda ni sakit. Maka Nabi SAW datang menjenguknya. Bicara dia. Nabi pun bicara dengan atas dia sakit. Pasal dia duk baik dengan Nabi, duk mari khidmat Nabi, duk tolong hak sikit, kan. Nabi pun bicara dia. Beliau pun duduk dekat kepalanya. Nabi pun duduk dekat kepala Nabi, kepala budak tadi ni. Lalu kata kepada dia, Aslim. Masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian anak itu melihat ke arah bapaknya. Fanadara ila abihi. Dia pun tengok pak dah. Kau nak cerita ni pak, Nabi suruh masuk Islam ni. Nampak kena ni. Wa huwa indahu. Pak dia duduk kat dia. Ya, ketika itu tengah berada bersamanya. Apa kata pak dia? Apa respon pak dia? Faqala lahu, ayahnya kata, Ata' Abul Qasim. Ikutlah. Ikut Abul Qasim. Abul Qasim tu siapa? Nabi. Abul Qasim tu Nabi. Nabi ni nama dia banyak. Sebab tu ada satu kali tu tengah duduk dalam pasar, dalam pekan, dalam ramai-ramai dalam pasar, Nabi pun dia masuk dalam pasar. Kan? Bila tu orang Quraisy dia duduk komplain, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'an wa yamshi fil aswaq, dalam Quran. Apa ni rasul apa ni makan makanan kemudian berjalan dalam pekan nak. Depa duk komplain. Rasul apa lagu ni? Tak layak jadi rasul-rasul, kan? Tak layak jadi rasul. Rasul tu manusia juga. Dia pun ada nak makan benda-benda hak yang ada orang meninggal lah nak juga. Dia masuklah, kan? Kan? Awak ada orang panggil Abul Qasim orang panggil nama Nabi paling. Rupa-rupanya tak panggil orang lain. Tak ada, dia kata aku sahaja yang layak nama Abul Qasim. Cerita ya, nak bagi tersedak jaga. Abul Qasim. Pasal apa dia nama Abul Qasim Muhammad? Pasal apa Nabi ni digelar Abul Qasim? Sebab dia yang duduk Qasim. Qasim tu yang membedok-bedok, yang membahagi-bahagi. Bahagi apa? Bahagi harta ghanimah, harta rampasan. Yang duk bagi harta rampasan ni Nabi ya, orang lain tak boleh. Nabi ya yang layak bagi harta rampasan. Kalau perang dapat harta kumpul, Nabi yang hang ambil ni Nabi. Sebab tu Nabi tu digelar Abul Qasim. Lepas pada Nabi tak ada dah, tak apalah nak pun nama Abul Qasim. Adapun zaman Nabi tak boleh. Turutilah Abul Qasim. Ikut. Ata' Abul Qasim. Taatlah, ikutlah, patuhlah kepada apa yang Muhammad suruh, apa yang Nabi suruh. Fa aslama. Apa maksud dia aslama? Dia pun Nabi ajak dia mengucap, dia pun mengucap. Hak baru lepas kan, kita ajak mengucap kan, baru lepas. Dia pun mengucap. Nak jadi ceritanya Allah Ta'ala dah bagi hidayah kepada dia. Dia pun mengucap. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keluar daripada
tempat dia ziarah tadi ni. Lalu Nabi kata, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya daripada neraka. Allahu Akbar. Ni kita nak cerita apa ni? Ramai orang yang duduk Islam lama, daripada terbit daripada perut mak dia tu. Dengar bang dah. Kan? Duduk dalam nui pun, kalau tok tu hayun nui tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentu-tentu ke tu boleh masuk syurga tu. Tu kata kita tak boleh buat kemas tak tebas lah. Kok mana kita bergantung dengan rahmat Allah. Ni tengok kawan ni. Tak ada nak semayang apa lagi. Bila semayangnya tu sakit tu yang mengucap tu. Nampak tak? Bukan dah semayang lagi ni. Kan berasa kena, berasa silap dah apa? Aku silap Islam awal. Rugi. Yang tu kena mari masjid kan. Tunggu dekat anak mati baru masuk Islam. Tak teruk sangat kan. Kalau guna. Boleh kan tentu lagu tu. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Nabi kata alhamdulillahilladzi hadana li hadza kan. Nabi duduk doa lagu tu. Syukurlah di atas apa yang Allah bagi kepada kita. Cuma kena konsisten lah, istiqamah. Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak ni daripada neraka. Ketika anak itu meninggal dunia, beliau berkata, akhir maknanya ceritanya akhirnya budak tu pun mati. Bila mati Rasulullah kata apa? Sallu ala sahibikum. Salatlah di atas saudara kamu ini. Nanti orang muslimin dan muslimat dia bawa mari ceritanya sampai sallu ala sahibikum. Ini bukan saja nak habaq ya. Maknanya dalam Al-Quran Allah kata inna salataka sakanan lahum. Inna salataka sakanan lahum. Sesungguhnya salat kamu ke atas jenazah mereka itu adalah satu ketenangan bagi mereka. Nabi doa dia makbul. Nabi semayang atas jenazah kawan tu, habislah. Malaikat jadi saksi semua kan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Hakim, Baihaqi, Ahmad. Tambahan dalam Quran milik Ahmad, mana ada tambahan falamma mata tu tambah. Itu bukan diriwayat daripada Imam Bukhari, itu riwayat Imam Ahmad. No? Okey. Maknanya kalau cara kita ada jiran ke, kawan kita ke, anak kawan kita ke yang bukan Islam, no? Kita cubalah mengajak mereka supaya Islam. Mana nak tahu rezeki dia, kan? Rezeki dia masuk Islam. Kita yang ajak orang masuk Islam ni tak free. Kita akan dapat juga ganjaran. Macam mana kita ajak orang buat baik. Kalau orang tu buat baik, kita dapat, dia dapat. Kalau kita ajak orang semayang, dia dapat, kita dapat. Kita ajak orang mari mengaji, kan? Dia mengaji, dia dapat, kita dapat. Dia buat, kita dapat, dia dapat. Itu untung. Itu rugi kalau kita tak ajak orang, kan? Sebab tu Cik Mak di akhirat nanti, orang yang semayang ni tengkok dia panjang. Cik Mak kata tak mau aku jadi unta. Jadi zirafah. Dalam hadis Nabi sebut tu orang yang azan ni, orang panggil orang semayang ni tengkok dia panjang. Macam mana Cik Mak? Berarti abang lah esok tu. Apa maksud tengkok panjang ni? Maknanya semua orang kenal dia. Bukan tengkok panjang seperti zirafah tu. Tak. Siapa dia nak mong tu. Maknanya tengkok dia panjang tu ibarat apa dah? Orang kenal dia belakang. Dan orang yang azan ni, pahala yang dia dapat ala mada sauti. Dalam hadis sebut. Sepanjang-panjang suara dia boleh pi. Lega Cik Mak kata, apa speaker? Jauh mana dia pi? Jauh tu dia dapat. Itu nak bang tak boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari 3 orang. Kan? Bang nak bang pergi derah lah. Pergi derah nak bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kena pederah lah. Pederah panjang. Okey, habis. Bab apa? Tanggungjawab kepada orang mati. Orang nak mati, orang sakit. Kita masuk pada bab 2 pula. Allahu Akbar, matilah mak ngah oi. Tadi baru duk kira nak mati. Sebulan lebih tu. Mati lah ni. Bila mati? Kan tadi sebelum mati nak ajak dia mengucap kan macam-macam lah. Hak yang baru sampai orang kata apa 16 jenis. 16 benda yang bersangkut dekat dengan orang yang sakit nak mati. Cuma saya nak pesan lah. Kalau ada adik-beradik kita ke, anak kita ke, pak kita ke, mak kita ke, mak saudara kita ke yang sakit, nampak duk pejam mata, cakap pun tak marah. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau berasa tak larat tunggu pun ganti orang lain. Ganti orang lain. Kalau kita berasa kasih ke dia lah, sayang ke dia, jangan tinggal sekejip mata. Sekejip mata. Letih lah. Saya ingat ayah saya mati, saya pun jatuh tadi dia. Letih sungguh duk tunggu. Duk tunggu nak mati tu. Macam duk tunggu nak beranak macam tu ke? Kan? Tunggu nak mati. Pasal kita tak tahu bila. Tak ada isyarat pun. Habis dah. Tak lagi. Jangan nak amin. Hak dia. Totally hak dia. Sepenuh-penuhnya hak dia. Mutlak. Kan? Kita duk dengar cerita waktu COVID ni. Ditidurkan. Betul tak? Ditidurkan. Tak erti tak kita pun. Kalau kita bercakap, takut tak kena. Kan? Kita duk masuk campur apa hal urusan Allah Ta'ala. Ditidurkan. Takut siksa lah apa semua. Ni mati. Mati dah. Jangan tengok. Tak ada duk nyut, tak ada dah. Kan? Tak ada nyut, tak ada dah. Satu. Yang keduanya, tak rasa panas. Sejuk. Sejuk mana darah. Dah tak jalan kan? Sebab darah manusia ni kalau kita mengaji sains cik-cik dulu mamalia. Mamalia berdarah panas. Kan? Maknanya betul tak MA? Sejuk kan? Mayat ni sejuk lah. Allahu Akbar. Bila mati? Apabila ruh telah keluar, maka hendaklah orang yang hadir. Ni wajib kepada orang yang hadir pula. Tadi orang mati. Melakukan beberapa perkara. Pertama, tutup mata. Jangan duk lock pergi duk gigit. Kita tengok pasal apa orang mati ni, bila dia mati, mata dia terbuka macam tu. Hadis Abi Salamah ni. Kita tengok sini. Berdoa untuknya kerana hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa dia Muhammad? Siapa dia Salihin? Ummu Salamah ni ialah isteri kepada Abu Salamah. Lepas pada Abu Salamah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan dia sebagai isteri Nabi. Seorang yang sangat-sangat bagus, Ummu Salamah ni. Nak cerita pun tak dan. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha. Itu dia. Tu punca tu.
Inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja nasun min ahlihi. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Bolehlah kalau cara kita nak ambil doa ni untuk kita doa kepada kawan-kawan kita yang mati, boleh. Dah ingat tu. Maya doa hari tu pun tak ingat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui jenazah Abu Salamah dalam keadaan matanya terbeliak. Allahu Akbar. Sahabat Abu Salamah ni dia mati pasal berduka cita atas kematian anak dia. Cerita dia, seruan jihad, dia keluar pergi berjihad. Anak dia kecil lagi. Bila dia ada seorang anak, bila dia keluar pergi, dia sayang sangat ke anak dia ni, sehingga dia tak mau nak pergi keluar pergi perang. Nabi dia kata, bini dia kata, keluarlah Ummu Salamah, keluar bila. Keluar bila. Tak apa, aku jaga anak. Allah takdirkan anak dia mati. Allah takdirkan anak dia mati. Bila dia balik mari, yang kata Ummu Salamah ni seorang yang salihah, seorang yang bagus sungguh. Dia tahu kata laki dia nak balik, dia buh mulut merah, dia bubuh celak, dia buh bedak, dia besar. Sehingga Abu Salamah ni bila tengok Ummu Salamah terlupa ke anak. Faham lah no? Balik-balik tak tanya anak tu. Pergi cari Ummu Salamah dulu. Selesai dengan Ummu Salamah, anak kita mana? Baru teringat ke anak. Selesai dengan Ummu Salamah baru teringat ke anak. Anak kita mana? Baru teringat. Ummu Salamah kata, ni kata cerdik, yang akhirnya Rasulullah jadikan dia sebagai isteri. Ummu Salamah tanya, wahai Abu Salamah, kalaulah takdir kita pinjam satu-satu benda daripada orang, kan? Kalau sampai satu ketikanya kita kena bagi balik, kita nak kena bagi balik ke kita tak mau bagi balik? Berteriaklah mak Allah tu. Faham lah mana kena bagi balik lah. Macam itulah anak kita Allah bagi pinjam saya. Dia ambil balik dah. Tu kita cerdik Ummu Salamah. Dia ambil balik. Kita kena bagi ke tak bagi? Kena bagi. Duduk susah hati tu sampai membawa kepada mati. Itulah Nabi doa untuk dia tadi. Bila dia mati, Nabi pun ziarah dan Nabi doa kepada dia. Kan? Nabi doa mana? Kita tengok hadis kita. Rasulullah masuk menemui jenazah Abu Salamah dalam keadaan matanya terbeliak, lalu baginda menutupnya, kemudian bersabda, sesungguhnya apabila roh diambil, ia diikuti oleh pandangan mata. Orang tua dipanggil apa? Maknanya mandang. Makna mandang tu maknanya ikut terus. Lalu suara bising kedengaran dari beberapa orang ahli keluarganya. Maknanya meracau lah macam-macam. Kita mau harap lah kan. Dia berjerit lah. Macam-macam. Janganlah kamu semua berdoa ke atas diri kamu semua melainkan dengan kebaikan. Tak usah duduk meratak. Tak usah duduk merintih. Tak usah duduk sebut hal tak elok. Sebut hal elok-elok. No? Kerana sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang sedang kamu semua katakan. Tak ada lah. Siapa dia lah nak cari makan. Tak ada sungguh lah. Siapa dia lah tak ada benda lah. Kita jadi payah lah. Kita payah sungguh. Pasal kita berdoa. Jangan ada sebut hak payah. Kan? Kemudian baginda bersabda. Dan baginda berdoa.
Ya Allah, berilah keampunan buat Abu Salamah dan angkatlah darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan jadikanlah penggantinya buat keturunannya yang masih hidup. Ingat tak saya cerita tadi? Bukan saja-saja cerita. Abu Salamah bila dia balik tadi ni, dia telah jimat dengan isteri dia, Ummu Salamah. Nabi SAW doa pada, jadikanlah penggantinya buat keturunannya yang masih hidup. Akhir sekali Ummu Salamah mengandung dan beranak, melahirkan anak. Anak itu duduk kat siapa? Agak-agak tuan-tuan duduk kat siapa? Duduk kat Nabi lah, pasal Nabi nikah kan Ummu Salamah pada tu. Maknanya pengganti. Nabi doa, gantilah yang lebih baik. Tak baik apa budak tu duduk dengan Nabi. Ummu Salamah pun tak baik apa duduk dengan siapa? Jadi bini Nabi. Dan jadikanlah penggantinya buat keturunan yang masih hidup, dan ampunkanlah kami dan dia, wahai Tuhan sekalian alam, serta luaskanlah dan terangilah kuburnya. Itu dia tu. Kita pakat-pakatlah berdoa bagi penduduk-penduduk di Bukit Jabang ni. Ada satu kesedaran apabila saudara-saudara kita mati, pakat-pakat semayang, pakat-pakat semayang semua. Semua pakat semayang. Kan? Kita tengok, kita pun Allahu Akbar, rasa betul lah arwah Pak Kulah tadi 2 kali semayang penuh masjid. Kita tak tahulah orang nak semayang ke tak atas jenazah kita, tak tahulah. Wallahu a'lam. Allah. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kita dan kematian kita adalah kematian dan kehidupan yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah amitna Allah 'alaiha ghaira dhalin wala mudillin wala maftunin wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.